Selamat pagi semua, saya Ali dari kumpulan 5. Hari ini saya nak membentangkan hasil projek kita yang bertajuk Kesan Demokrasi Terhadap Sosiopolitik Masyarakat Dunia Moden. Poster ini mempunyai 7 section, iaitu abstrak, pengenalan, objektif, metodologi, hasil kajian, kesimpulan, dan rumusan. Jadi, saya akan mulakan pembentangan saya dari abstrak. Kajian ini adalah untuk mengkaji kesan demokrasi terhadap sosiopolitik masyarakat dunia moden. Kajian ini meliputi sejarah, aspek, dan teori demokrasi untuk memahami sistem demokrasi dengan lebih mendalam. Seterusnya, isu-isu, cabaran, dan implikasi demokrasi juga dikaji dari segi masyarakat dan dunia moden untuk menghubungkaitkan kesan demokrasi terhadap dua aspek ini. Jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama, kesan demokrasi. Yang kedua, implikasi demokrasi. Dan yang ketiga, menghubungkaitkan kedua-dua aspek. Ketiga poin ini adalah aspek utama yang kita hendak membuat kajian. Seterusnya untuk pengenalan. Pengenalan ini adalah sedikit sama dengan definisi untuk menerangkan maksud perkataan demokrasi. Demokrasi adalah berasal dari dua perkataan Yunani, yaitu demos yang membawa maksud rakyat dan juga kratos yang membawa maksud kepada memerintah. Demokrasi didefinisikan sebagai sebuah sistem, ideologi atau bentuk kerajaan dengan rakyat. Sebuah negaranya yang berkuasa untuk menggubal undang-undang dan struktur kerajaan. Dalam sistem demokrasi, rakyat negara atau wakil yang dipilih oleh rakyat berkuasa dalam menggubal undang-undang. Negara atau kerajaan demokratik merupakan panggilan kepada negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi. Jadi untuk pengenalan ini, tak ada apa-apa untuk diterangkan karena ditulis dengan sangat berterus terang. Okay. Seterusnya bagi objektif kajian. Objektif pertama ialah mengkaji tentang sistem demokrasi, sejarah dan latar belakangnya. Dan objektif kedua ialah mengkaji tentang implikasi demokrasi terhadap masyarakat dunia moden. Dan seterusnya objektif ketiga, mengkaji tentang cabaran semasa proses pendemokrasian. Dan akhirnya mengkaji pandangan masyarakat kini terhadap sistem demokrasi. Jadi objektif kajian ini merupakan maklumat untuk dicapai selepas kajian ini dan juga menjadi arah dan panduan kita semasa menjalankan kajian dan memastikan kajian kita tidak terpesong dari tajuk. Okay. Terusnya saya akan menerangkan tentang metodologi, iaitu cara kita membuat kajian. Jadi kajian ini menggunakan beberapa cara dan sumber untuk mendapatkan maklumat seperti sumber dari buku dan jurnal untuk mendapatkan maklumat tentang sejarah dan definisi demokrasi dan maklumat daripada laman web bagi topik-topik yang lain. Kajian case juga dijalankan bagi mendapatkan pandangan masyarakat kini terhadap sistem demokrasi. Kita menggunakan Google Form sebagai borang soal selidik kita dan di dalam borang soal selidik terdapat 2 soalan sejarah dan 10 soalan untuk mendapatkan pandangan responden. Skala yang digunakan dalam borang adalah skala Likert. Untuk section seterusnya adalah section yang paling penting, yaitu hasil kajian dan perbincangan. Untuk section ini, tata pie dilukis supaya kita dapat lihat hasil kajian kita dengan lebih teliti. Melalui catapan ini, kita boleh lihat sektor warna hijau, biru dan merah sudah memenuhi catatan ini sebanyak 90%. Kita dapat menghasilkan catapan ini kerana soalan dalam borang selidik semua soalan yang berkaitan dengan kebaikan demokrasi. Jadi, asalkan responden setuju, tidak boleh dapat konklusi bahawa demokrasi membawa lebih kebaikan dari keburukan. Dengan cara ini, kita juga terpayah untuk asingkan statistik responden mengikut soalan. Untuk umur pula, semua responden adalah golongan orang muda yang menepati masyarakat moden. Kesimpulannya, demokrasi adalah satu sistem ideologi yang efektif dan adil, dan kebanyakan negara akan menggunakan demokrasi lagi untuk 10 tahun, 20 tahun lagi, melainkan sebuah ideologi yang baru yang lebih baik daripada demokrasi muncul pada masa depan. Sampai sinilah penyampaian saya pada hari ini. Terima kasih.